Baik ya, kita mulakan surah Taubah mulai ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Taubah ayat 70. Alam, adakah tidak? Ya'tihim, ia datang kepada mereka. Ia datang kepada mereka. Naba'u, perkhabaran. Alladzina, orang-orang yang min qablihim, daripada sebelum mereka. Min qablihim, daripada sebelum mereka. Kaum Nuh, Wa'ad dan Ad, wa Samud dan Samud, wa qaumi Ibrahim dan kaum Ibrahim, washabi Madian, dan penduduk Madian, wal mu'tafikat, dan negeri-negeri yang musnah. Atathum, telah datang ia kepada mereka. Rusuluhum, oleh rasul-rasul mereka. Bil bayinat, dengan beberapa keterangan. Fama, maka tiada. Kana, adalah ia. Allahu, Allah. Liyazlimahum, supaya ia zalimi akan mereka. Walakin, dan tetapi, kanu, adalah mereka. Anfusahum, diri-diri mereka. Yazlimun, mereka zalimi. Baik, saya mak semula. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim. Adakah tidak ia datang kepada mereka oleh perkhabaran orang-orang yang daripada sebelum mereka. Kaum Nuh, apa dah jadi. Wa'ad dan Ad, iaitu Ad ni kaum Nabi Hud. Wa Samud dan Samud, ya, mereka kaum Nabi Soleh. Apa jadi kepada mereka. Kaum Ibrahim, dan juga kaum Ibrahim. Washabi Madian, dan penduduk Madian. Letak nota ya, itu kaum Nabi Syuaib. Ni, penduduk Madian. Letak nota, tu kaum Nabi Syuaib. Wal mu'tafikat, dan negeri-negeri yang dimusnahkan. Letak nota kaum Nabi Lut. Ya. Atathum rusuluhum bil bayinat, telah datang ia kepada mereka oleh rasul-rasul mereka dengan beberapa keterangan. Rasul-rasul datang dengan membawa mukjizat sebagai bukti kebenaran kerasulannya.
tapi mereka dustakan rasul-rasul itu. Ya, apa jadi? Allah binasakan mereka. Wa ma kana Allah liyazlimahum. Maka tiada adalah Allah supaya ia zalimi akan mereka. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan tetapi rasul-rasul mereka. Dan tetapi adalah mereka. Diri-diri mereka zalimi. Kalau kita susunkan, Allah tak berlaku zalim terhadap mereka. Mereka yang menzalimi diri sendiri. Ya, apa tidaknya? Kalau Allah nak berlaku zalim, Allah azab kaum itu tanpa datang Rasul. Itu baru dikatakan Allah zalim. Ya, Rasul tak memberitahu tentang hal berkaitan dengan azab Allah. Tetapi ya Allah azab mereka. Itu artinya Allah berlaku zalim. Tapi tidak, Allah tidak berlaku zalim. Allah datangkan rasul-rasul. Ya. Rasul-rasul ni memberitahu ya hal-hal yang berkaitan dengan azab Allah, seksaan Allah. Tapi mereka tolak. Mereka kufuri rasul-rasul itu, mereka dustakan rasul-rasul itu. Allah pun binasakan mereka. Ya, itu dikatakan Allah zalim ke? Sudah tentu tidak. Ya. Samalah dengan undang-undang biasa. Ya, kalau kita nak contohkan, kerajaan kita saman. Siapa saja yang naik motosikal tanpa topi keledah. Ya. Kalau cara macam tu namanya zalim. Tapi kerajaan dah memberitahu, ya, undang-undang diperketatkan, ya, kepada penunggang-penunggang motosikal mesti pakai topi keledah. Dibagi tahu, ya, awal lagi dah bagi tahu. Nah, kalau seandainya ya seorang itu melanggar larangan itu, artinya jangan salahkan kerajaan. Ya, salahkan diri sendiri. Dia kata saya tak tahu, yang disalah. Nah, itu berarti ya jangan salahkan kerajaan. Itu maknanya salah diri sendiri. Sebab ya kerajaan sudah menguatkuasakan. Ya begitulah. Ya keadilan Allah Ta'ala. Ya Allah tidak membinasakan kaum itu. Ya. Dengan sebab atau dengan cara kezaliman. Tak. Ya. Yang zalim ini diri mereka. Mereka dustakan rasul-rasul Allah. Baik, kita sambung ayat 71 surah Taubah lagi. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman lelaki. Wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman perempuan. Ba'duhum, sebagian mereka, aulia, adalah penolong-penolong sebahagian. Auliya'u ba'din, ya. Aulia' tu penolong-penolong sebahagian. Ba'din. Ya'muruna, mereka menyuruh bil ma'ruf, dengan kebaikan. Wa yanhauna, dan mereka melarang anil munkar, dari kemungkaran. Wa yuqimuna, dan mereka mendirikan as-salata, akan solat. Wa yu'tuna, dan mereka mendatangkan az-zakata, akan zakat. Wa yuti'una, dan mereka taati Allah, akan Allah,
wa rasulahu dan rasulnya. Ulaika, orang-orang itu, sayarhamuhum, bakal ia rahmati akan mereka Allahu oleh Allah. Bakal ia rahmati akan mereka oleh Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, azizun, amat gagah, hakim, lagi amat bijaksana. Baik ya, saya masuk mula. Wal mu'minuna wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman lelaki dan orang yang beriman perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'din, sebahagian mereka adalah penolong-penolong sebahagian. Pada apa? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyuruh dengan kebaikan dan mereka melarang dari kemungkaran. Jadi dalam urusan ma'ruf dan mungkar ini, ya, maka baik lelaki atau perempuan yang beriman, maka saling berbantuan dan saling ya, memaklumkan seandainya ada kemungkaran, dan saling menyampaikan seandainya ada kebaikan. Ya. Wa yuqimuna shalah, dan sifatnya lagi mereka mendirikan akan solat. Wa yu'tuna zakah, dan mereka mendatangkan akan zakat. Lagi, wa yuti'una Allah, dan mereka mentaati akan Allah dan Rasulnya, wa rasulahu, dan Rasulnya. Ulaika, orang-orang itu sayarhamuhumullah. Orang-orang itu bakal ia rahmati akan mereka oleh Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, azizun, amat gagah, hakim, lagi amat bijaksana. Gagah, ya, tak ada siapa boleh lawan Allah. Ya, bijaksana Allah. Perhatikanlah segala perbuatannya. Adakah yang cacat celanya? Ya, sudah tentu tidak ada. Ya. Ini, ya, sifat orang mukmin lelaki dan perempuan. Mereka saling bertolongan dalam perkara ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Mereka bersifat mendirikan solat, mendatangkan zakat dan mentaati Allah dan Rasul. Barulah mendapat rahmat atau kasih sayang Allah. Nah, itulah janji Allah. Ayat yang ke-72. Wa'adallah, telah menjanjikan oleh Allah, al-mu'minin, akan orang-orang yang beriman lelaki, wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman perempuan. Jannat, kebun-kebun syurga. Jadi ia mengalir. Min tahtiha, daripada bawahnya. Al-anhar, oleh sungai-sungai. Khalidina, orang-orang yang kekal. Fiha, di dalamnya. Wa masakin, dan tempat-tempat tinggal. Thayyibat, yang baik.
thayyibah, yang baik. Fi jannat, pada kebun-kebun syurga. Adnin, adnin. Waridwan, dan keredaan. Minallahi, daripada Allah. Akbar, lebih besar. Zalika, itu. Huwa, dia. Al-fawzu, kejayaan. Al-azim, yang amat besar. Biasa mak semula. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat. Telah menjanjikan oleh Allah akan orang yang beriman lelaki dan orang-orang yang beriman perempuan. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Kebun-kebun syurga. Ia mengalir daripada bawahnya oleh sungai-sungai. Setiap kali Allah beritahu dalam Quran bahawa surga ada sungai-sungai yang mengalir di padanya. Itulah keindahan syurga kalau nak tahu. Ya. Di dunia pun, kalau orang yang suka kepada keindahan, mereka ingin kalau rumah dia, ia berhadapan dengan pantai, atau berhadapan dengan tasik, atau berhadapan dengan sungai. Itu maknanya orang yang suka kepada keindahan. Jadi surga itu indah. Sebab itu, keindahan itu adanya sungai-sungai. Menambahkan lagi indah surga itu. Dan penduduknya, khalidina fiha. Orang-orang yang kekal di dalamnya. Bukan PR, tapi orang-orang yang penduduk tetap. Jadi penduduk tetap. Kalau di neraka ada juga yang PR-nya, tapi di syurga tak. Yang masuk syurga, semua dikatakan sebagai penduduk tetap. Khalidina fiha. Wa masakinah thayyibah fi jannati adnin, dan tempat-tempat tinggal yang baik pada syurga, kebun-kebun syurga adnin. Kan banyak syurga kan, ada 7 jenis, termasuklah dikatakan jannatul naim, jannatul adnin, jannatul firdaus. Jadi pahami ayat ni. Jannatin adnin ini atau jannatul firdaus ini ada satu taman. Taman. Satu taman. Di dalam taman ini ada rumah-rumah atau tempat-tempat tinggal. Jangan kita sangkakan bahawa taman itu kita duduk di taman yang luas. Tak ada rumah-rumah. Tapi di taman ini, itu dikatakan baca ayat ni, wa masakinat thayyibah fi jannati adnin. Tempat-tempat tinggal yang baik dalam syurga adnin. Macam seorang, dalam satu hadis tu, diterangkan seorang ibu yang kematian anaknya, anak kecilnya, kematian anak kecilnya. Lalu Allah tanya kepada malaikat, bila diambil cahaya mata kesayangannya, Allah tanya malaikat, wahai malaikat, apa kata hamba-Ku? Kata malaikat, ia beristirja ya Allah.
Mana istirja tu maknanya ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, anak tu ya bukan milik dia tapi milik Allah. Diriku juga bukan milikku tapi milik Allah. Jadi Allah ambil anak itu. Ya, sebab itu sesungguhnya kami ni kepunyaan Allah dan bakal kembali kepadanya. Bukan kita tapi anak itu juga sama. Adalah milik Allah dan bakal kembali kepadanya. Ya, ia beristirja ya Allah. Ya. Kata Allah, buatkanlah untuknya satu rumah. Ya, ij'al lahu baitan. Ya, buatkanlah untuknya satu rumah. Namakan rumah itu Baitul Ham. Baitul Ham. Ham tu hamdu, pujian. Baitu tu rumah. Rumah pujian. Jadi, ya, ibu ini akan mendapat ya rumah dalam jannah, dalam surga. Rumah dia namanya Baitul Ham. Ya, tu. Ham tu mana pujian. Itu ya, baik di Firdaus, baik di Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, ya. Semuanya mempunyai ya masakin. Tempat-tempat tinggal. Tempat tinggal yang baik. Macam kita kat dunia, satu taman, ya, ada rumah-rumah, ya. Hadis di akhirat macam tu juga. Ya. Mereka yang masuk ke taman-taman syurga ni, ya, mereka ada punya rumah, ya. Jadi kalau yang tak punya rumah macam mana? Ya. Tak punya rumah, dia duduk syurga je. Dia duduk dalam syurga tapi tak punya rumah. Nak duduk mana tu? Duduklah tepi sungai. Duduklah bawah pokok. Ya. Rumah tak ada. Ya. Asal masuk syurga saja. Rumah tak ada. Ya. Jadi kekal jugalah masuk syurga. Ya, kalau tak ada rumah, duduk kat mana? Bayangkanlah, tentu duduk bawah pokok ke tepi sungai ke. Ya, namanya pun jannah, syurga. Sebenarnya, ya, waridwanu minallahi akbar. Dan keredaan daripada Allah itu lebih besar. Ini maknanya ya dalam ya, perebutan dunia ini, ya, rupanya ada satu, keredaan Allah. Jadi mereka yang mencari keredaan Allah ini, ya, inilah yang akan diperolehi di akhirat besok. Bukan kerana engkau ni mempunyai ya amal yang banyak, ya. Bukan kerana engkau ni disanjung tinggi, ya. Tetapi ya, Allah redha dengan amalmu. Ya, sedikit amalmu dan kamu juga tidak disanjung tinggi, tapi ya diredai oleh Allah kerana keikhlasan kerja, ya, keikhlasan amal dan tidak mempersekutukan Allah. Ya, rupanya redha Allah. Ridwan tu keredaan, redha. Ya. Redha Allah tu lebih besar daripada bumi dan isinya kalau nak tahu. Ya. Sebab itu ahli syurga janganlah nak mengharapkan kerana amal dia. Ya, amal dia tak cukup untuk menduduki syurga Allah yang mahal. Ya. Tapi ya, kerana redha Allah. Redha Allah itulah lebih besar daripada dunia dan isinya. Zalika huwal fawzul azim. Ya, itu ya adalah kejayaan yang amat besar. Mana siapa masuk surga, mana sudah terlepas ya daripada ya azab yang menghinakan. Itulah kejayaan yang besar. Siapa masuk ke dalam syurga Allah. Ya. Baik, ya, sedikit tata bahasa nak ulang-ulang sikit supaya ingat, ya. Daripada ayat yang ke-70, ya. 70 yang kita baca tadi. Nak ingat-ingatkan balik supaya jangan lupa.
Tengok perkataan alam ya'ti. Alam ya'ti. Ya'ti ni termasuk apa ni? Kalau fi'il sebut fi'il. Fi'il apa? Ya, fi'il mudhari apa? Ma'ruf. Ma'ruf. Ya. Macam mana kalau kita nak jadikan dia majhul pada perkataan ya'ti? You apa? Yu'ta. Yu'ta. Ya. Tukar. Ti jadi ta. Yu'ta. Jadi ejaan dia ya, waw, hamzah. Ya. Ya, waw. Sebab dia bunyi depan, dia akan bertukar jadi waw. Kalau atas sesuai dengan alif, ya, ti. Tapi kalau berdepan alif tu bertukar jadi waw. Jadi yu'ta. Ya, waw, hamzah. Ya, waw, hamzah, ta. Mudhari majhul. Naba'u termasuk apa? Naba'u. Naba'u. Masdar. Perkhabaran. Naba'u. Perkhabaran. Masdar. Kemudian, ya, depannya lagi cuba tengok perkataan atats. Atats. PL madi sebab dia tak taknis. Jumpa tak lepas mu'tafikat? Lepas mu'tafikat tu atats. Yang ni madi mu'annas, ya. Madi mu'annas. Ma'ruf ke majhul? Ma'ruf. Cuba jadikan majhul. Nak tahu macam mana? Majhul baris apa? Majhul baris depan kan? Depan dengan apa? Bawah. Utiyat. Ya, utiyat. Asalnya alif taya tu. Jadi bila ma'ruf atayat, ya tu dibuang jadi atat. Tapi bila majhul, ia kena bunyikan sebab nak selarikan bunyi majhul. Utit, tak boleh. Utiyat. Macam tu. Okay. Kalau tak ada tatanya utiyah. Utiyah. Dia perkataannya alif tayah. Hurufnya. Itu mu'anas. Kalau muzakkar utiyah. Ya. Okey, kana termasuk apa? Madi nakis. Kana. Liyazlima termasuk apa? Fi'il mudhari. Ma'ruf ke majhul? Ma'ruf. Kalau majhul, yuzlamu ataupun jinima yuzlama, ya. Baris akhir tu kita jangan kira sangat sebab baris akhir adalah pengaruh nahu. Ya, disebabkan oleh lam tu, jadilah yazlima. Kalau tak ada lam tu, yazlimu. Ya. Okey, sambung lagi. Kanu. Fi'il madhi nakis, ya, dia tasrif kana juga. Yazlimun. Mudhari apa? Ma'ruf. Kalau majhul, yuzlamu. Ya. Itu penting tu. Wal mu'minun, jangan kita salah faham. Mu'minun ni kadang jadi mu'minin. Dia punya jamak juga sama. Tinggal lagi itu perubahan pada nahu. Ya. Kalau mukminun pun sama, mukminin pun sama makna. Orang-orang yang beriman. Hanya dipengaruhi oleh nahu. Okey. Sekarang ni mukminun agak termasuk isim apa?
isim fa'il. Bila isim fa'il, kita mesti tahu isim maf'ul. Macam mana? Mu'manun, naikkan atas. Mu'manun, ya. Mu'minat termasuk apa? Isim fa'il mu'annas. Kalau isim maf'ulnya? Mu'manat. Mim tu naikkan atas baris dia. Mu'manat, ya. Ya'muruna, ayat 71 ni, ya'muruna. Ya, fi'il mudhari' ma'ruf. Kalau majhul? Ejaan yu tu macam mana? Ya waw hamzah. Alif jadi tukar jadi waw. Jadi waw yu. Ya waw hamzah yu maruna. Okey, yanhauna. Fi'il mudhari' ma'ruf. Kalau majhul? Yunhauna. Ma'ruf tu termasuk apa agak-agak? Ma'rufun. Maf'ulun. Ya, dia sebenarnya wazannya isim maf'ul, ya. Maf'ulun. Tapi dia juga ni adalah masdar, ya, masdar yang ada mim. Namanya masdar mimi, ya. Nama dia masdar mimi, ya. Baik. Yukimuna. Ma'ruf ke majhul? Ma'ruf. Kalau majhul? Kita balik kepada kaedah wazan. Pertama, mudhari' baris apa? Depan. Jadi tak payahlah ubayu kan. Kemudian yang kedua kaedahnya baris atas. Jadi bunyinya ki jadi ko. Jadi ko tu ya akan bertukar jadi alif. Jadi ya kof alif. Yuqamuna. Mana yang ya ke bawah. Ya, kalau ya bunyi bawah, kalau bunyi atas dia bertukar jadi alif. Yuqamuna. Macam tu, ya. Baik, depannya yu'tauna. Yu'tuna. Mudhari' ma'ruf. Kalau majhul? Yu'tauna. Okey, depannya lagi yuti'una. Fi'il apa? Mudhari' ma'ruf. Kalau majhul? Macam tadi. Macam tadi, ya. Ada alif. Jadi ti jadi to. Yuto, to alif, ain waw nun. Yuto'una. Ada jadi majhul. Mereka ditaati, kena tabadi maknanya, ya. Okey, sambung lagi. Yarhamu. Yarhamu. Mudhari' ma'ruf, ya. Kalau majhul? Yurhamu. Sin tu itu hanya sebagai penambahan, menjadikan fi'il mudhari' itu lebih lama lagi berlakunya, ya.
Jadi dia letaklah sin tu bakal. Ya. Dia bukan mudhari, mudhari yarham. Ya. Baik, selalu kita sebut Allah yarham. Allah yarham, ya, kalau dibariskan Allah yarhamu. Ya. Maknanya Allah ia mengasihi. Tapi terkadang ada orang kalau perempuan Allah yarhamah. Allah yarhamah. Jadi betul ke tu? Ya. Ah. Allah yarham. Kalau perempuan Allah yarhamah. Kalau laki Allah yarham. Sebenarnya tak betul, ya. Yang betul dua-dua Allah yarham. Allah yarham saja dua-dua. Tinggal lagi kalau nak ditambah domir. Ya, Allah yarhamuhu. Allah yarhamuhu untuk lelaki. Allah yarhamuha. Baru boleh untuk perempuan. Ya. Jadi yarhamu, ia mengasihi. Tambah dengan domir hu, yarhamuhu untuk lelaki. Ya. Mengasihinya. Kalau untuk perempuan, yarhamuha. Kalau ramai, yarhamuhum. Kita boleh baca Allah yarhamuhum kalau ramai. Ya. Tapi orang kita ni macam Allah maghfirlahu, Allah maghfirlah, teringat macam tu. Ya. Jadi bila Allah yarham, Allah yarhamah. Yang perempuan Allah yarhamah. Ya. Tak betul tu. Ya. Arwah tu dah jamak sebenarnya. Kita dah sebut perkataan dah jamak kan. Almarhum lah, boleh lah. Almarhum, tak payahlah. Tak payahlah arwah. Arwah tu dah jamak bahasa Arabnya. Ruh-ruh. Kalau satu ruh. Ya. Oh, dia dah jadi ruh. Tak sedap pula bahasa kita. Ya. Si pulan tu dah jadi ruh. Apa pula bahasa ni kan? Tak sedap. Si pulan tu dah jadi arwah. Sedap pula bahasanya tapi jamak. Tak sedap bunyi dia kalau Allah si fulan tu dah jadi roh. Kan tak sedap kan? Kita dah guna perkataan jamak pula. Arwah. Ya. Jadi sebaiknya kita guna satu bahasa lagi boleh. Si fulan tu dah kembali ke rahmatullah. Si fulan tu dah kembali ke rahmatullah. Kau tak tahu ke si fulan tu dia jadi roh dah? Jadi roh? Dah peranjat. Jadi roh? Dah peranjat. Kalau kau tahu tak si fulan tu dah arwah dah. Orang tak terperanjat. Ya. Bahasa dia tu lah tak terperanjat. Tapi bahasa roh diganjil, didengar. Ya. Tapi sebaiknya yang saya kata tadilah. Si fulan tu dah kembali ke rahmatullah. Ya. Allah yarhamuhu atau Allah yarhamuha. Maknanya Allah yarhamuhu tu ada bahasa doa tu sebenarnya. Semoga Allah merahmati dia. Macam tu. Allah yarhamuhu, Allah yarhamuha. Ya. Tapi kalau Allah yarhamah, tu memang tak kena. Kita gunakan bahasa yang salah. Tak ada apa-apa. Yelah dah salah bahasa tu. Yarhamah. Ya. Mana ada yarhamah. Ya. Dia marfu. Mana ada yang ma dari atas. Kemudian sambung dengan ha. Salah wazan. Ya. Itu saya nak bagi tahu tu. Ya. Baik, sambung lagi. Dia punya depannya. Azizun Hakimun termasuk apa? Azizun Hakimun. Ya, isim fa'il lagi. Tak lengkap. Sirah.
Sighah mubalaghah. Nah, macam tu. Tak boleh isim fa'il mubalaghah, tak boleh. Kalau isim mubalaghah, boleh. Tak untuk mubalaghah lah. Tapi ini isim fa'il. Sighah tu bentuk ya. Bentuk mubalaghah. Sighah mubalaghah. Hmm. Okey, sambung lagi. Wa'ada. Sekejap. Ni, tisu. Okey, fi'il madi ya. Ma'ruf ke majhul? Kalau majhul, bu'ida. Bu'ida. Mukminin termasuk apa? Isim fa'il ya. Kalau dia marfu mukminun, kalau dia mansub mukminin. Mukminati, dia tak boleh berubah, hanya berubah baris. Mukminatu dengan mukminati. Dia tak macam muzakkar mukminuna, mukminina. Muannas tak, di barisnya saja. Mukminatu atau mukminati. Jannatin tajri termasuk apa? Tajri. Fi'il mudhari ma'ruf ke majhul? Kalau majhul, tujra. Tujra, ya. Okey. Khalidina termasuk apa? Isim fa'il, ya, jamak. Dia berubah khaliduna atau khalidina, ya. Di sini sebab dia jadi hal, jadi khalidina. Kalau tak dia akan bunyi khaliduna. Isim fa'il. Kalau isim maf'ulnya apa? Bila isim fa'il kita nak sebut isim maf'ul. Mahludun. Sebab 3 huruf ni. Isim maf'ul 3 huruf tetap mahludun. Dia punya wazannya ya. Mahludun. Akhbaru. Akhbaru termasuk apa tu? Tafdil. Ya, dia punya bentuk akbar. Okey. Apa latihan kita? Nak cek latihan kita betul tak? Apa perkataan itu? Kabarun. Kabaro ya. Oh, aksara. Aksara ya? Aksara. 4 huruf. Okey. Aksara. Yang dua. Nombor 2. Nombor 2. Akmala. Nombor 3. Nombor 1 apa? Nombor 3 kosara. Tak. Pertama tadi aksara. Nombor 2 akmala. Akmala 4 huruf. Nombor 3 perkataan ni apa? Huruf-hurufnya huruf. Tak jelas. Qaf sinra. Ha. Oh, ha. Jadi ahsara lah. Okey. Ini kapal.
Okey, kita buat nombor 1 dulu. Aksara mudhari'nya yuksiru. Masdar dia iksaron. Iksaron. Lagi isim fa'il. Fi'il amar ke isim fa'il dulu? Amar. Aksir. Nahi. La tuksir. Isim fa'il. Muksirun isim maf'ul. Muksarun. Yang bentuk 2. Kasaro. Mudhari'nya yukassiru. Masdar taksiron. Okey, isim fa'il. Amar. Kasir. Nahi. La tukasir. Isim fa'il. Mukassirun isim maf'ul. Mukassarun. Okey, bentuk 3. Kasaro mudhari'nya yukasiru. Masdar kisaron. Okey, amar, nahi, kasir, nahi. La tukasir isim fa'il. Mukasirun, alif jangan hilang Mukasirun isim maf'ul. Mukasarun. Okey, lulus. Nombor 2, a'mala mudhari'nya a'mala yu'milu. Jangan yu'malu jadi majhul. Yu'milu. Masdar dia i'malan. Ya, amar a'mil, nahi la tu'mil isim fa'il. Mu'milun isim maf'ul. Mu'malun. Okey, bentuk 2. Ammala mudhari'nya yu'ammilu. Masdar ta'milan. Amar amil, nahi la tu'ammil. Ya, isim fa'il. Mu'ammilun, ada satu yang tinggal ya. Mu'ammilun isim maf'ul. Mu'ammalun. Jadi sebenarnya 4 huruf ni lagi senang sebenarnya, dia wazan dia sama ya. Okey, kemudian yang bentuk 3. Dah. Sebut dulu. Amala yu'amilu. Amarnya, masdarnya imalan. Ya, amar amil, nahi la tu'amil isim fa'il. Mu'amilun isim maf'ul. Mu'amalun. Okey, nombor 3. Perkataannya ahsara mudhari'nya yuhsiru. Masdar ihsaron. Okey. Fi'il amar ahsir. Nahi la tuhsir. Isim fa'il muhsirun isim maf'ul. Muhsarun. Nombor 2, bentuk 2 ya. Hassara. Okey, hassara mudhari'nya yuhassiru. Masdar tahsi. Tak ada tu.
tahsiron. Okey, taf'ilan ya. Amar amar hassir, nahi la tuhassir, isim fa'il. Yang ini bentuk dua kan? Muhassirun ada sabdu ya. Muhassirun, isim maf'ul muhassarun. Okey. Bentuk tiga. Khasara mudhari'nya yukhasiru, masdar hisaron. Ya. Fi'il amar khasir, fi'il nahi la tukhasir, isim fa'il mukhasirun, isim maf'ul mukhasarun. Ya. Baik. Lulus tak? Betul tak semua? Betul lah tu. Ya. Itu apa ni? 4 huruf atau disebut rubai ya. Rubai. Jadi sekarang ni ya kita buat latihan lagi supaya lebih mahir. Perkataan-perkataan yang ada kita jumpa tadi. Ya, iaitu perkataan ayat 70, perkataan yazlimu, yazlima. Yazlima, jumpa tak ayat 70? Yazlimu pun boleh, yazlimuna pun boleh. Tapi ambil perkataan dia apa? Zo, lam, mim. Zo, lam, mim tambah alif jadi apa? Azlama. Tak kira apa baris pun, fi'il madhi sulasi. Tapi bila dah 4 huruf, semua baris atas. Semua baris atas. Itu satu. Nombor 2, ayat yang ke-71, perkataan yarhamu. Yarhamuhumullah. Ayat sayarhamuhumullah. Dekat-dekat akhir. Dekat-dekat akhir, ayat 71. Jadi perkataan dia, 3 hurufnya, ra, ha, mim. Kalau 4 huruf, tambah alif. Arhama. Arhama. Okey. Nombor 3 ayat 72, perkataan khalidin. Khalidin. Khalidina. Jadi perkataan yang perlu diambil ialah kha, lam, dal. Kalau 4 huruf, ahlada. Ahlada. Jadi 3 saja. Pertama, saya ulang balik. Yang pertama ialah perkataan apa tadi? Ya, azlama. Azlama. Yang kedua, arhama. Arhama. Yang ketiga, ahlada. Tapi 3 ni, tiap-tiap satu ada 3 bentuk. Ada 3 bentuk. Satu guna alif, satu guna sabdu, satu guna alif tengah. Macam tadi contohnya aksara jadi kasaro, jadi kasaro. Ya. Baik, sedikit nak pemberitahuan tadi yang dicatat nombor 1 ya. Nombor 1, kalau perkataan 3 hurufnya ya, dia punya 3 huruf bunyinya kasuro. Kalau 3 huruf dia bukan kasaro ya, kasuro. Kasuro kalau 3 huruf. Kalau 4 huruf dia dah seragam. Mesti barisnya baris atas. Kasaro. Apa ni kasaro? Aksaro. Aksaro dengan nombor 2 kasaro, makna dia sama. Ya, nombor 1 dengan nombor 2 makna sama. Kalau 3 huruf, maknanya banyak. Telah banyak ia. Okey ya, telah banyak ia.
Tapi nombor 1 dengan nombor 2 maknanya telah membanyakkan ia. Membanyakkan ia. Faham tak? Aksara dengan kathara, makna dua-dua tu sama. Maknanya telah memperbanyakkan ia. Atau telah membanyakkan ia pun boleh. Membanyakkan. Asal ada ada kan. Ada penamakan. Tapi kalau yang 3 huruf, itu maknanya tak payah tambah me dengan kan, tak apa. Itu memang 3 huruf lazim. Telah banyak ia. Telah banyak ia itu 3 huruf. Ya, bila dah 4 huruf, 1 dan 2 maknanya telah membanyakkan ia. Nombor 3 lain sikit ya. Nombor 3 dia macam mana berganda sikit macam tu, ya. Telah banyak membanyakkan ia. Tengok alhaqumut takasur. Takasur. Itu makna takasur telah memperbanyak-banyakkan ia. Sebab itu ka dia panjang tu. Itu dah bab rubai lah. Tapi bab rubai itu sama dengan yang nombor 3 ni. Ya, dia balik ada alif tengah. Macam ni. Ya, kasaro. Kasaro. Ditambah perkataan ta jadi takasaro. Itu 5 huruf, belum belajar lagi. Kita baru 4 huruf ni ya. Macam alhaqumut. Alha tu dah 4 huruf. Sebab itu maknanya telah melalaikan ia akan kamu. Telah melalaikan ia akan kamu oleh ia memperbanyak-banyakkan. Banyakkan tu mana harta lah. Ya. Okey, jadi yang nombor 1, nombor 2 makna sama ya. Nombor 3 makna dia kenapa? Ganda sikit. Kalau main, telah bermain-main ia. Telah bermain-main ia, telah membanyak-banyakkan ia, macam tu. Ya. Okey, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan bersama. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim.